Ya, terima kasih kepada Pastor Trifina, satu perkongsian yang um, ringkas tapi muktamad ya. Dan ya, mari kita beri tepukan dulu untuk beliau, walaupun dia tidak akan dengar, tapi dia boleh nampak tangan kita. Ya, Nampak banyak tangan. ya. So, Ya, yang JH satu tu sebab mereka duduk semua kat tepi-tepi kan. Yang skrin ya, tu kat tengah langsung tak ada orang. saya rasa mereka hanya guna Ya, nampak tangan dah, nampak dah. Okey. ya. So, ya, JH1 ni asrama perempuan dan Jubilee Hostel Tandik ni hostel lelaki, tapi mereka Oh, bersebelahan sahaja. ya ke? Oh, Ya, okey. dalam Tempat yang sama. bangunan yang bersebelahan. Ya. Oh, okey. So, Diasingkan, lelaki diasingkan, perempuan diasingkan. ya, di Tapi Tandik, di Rumah Harapan, oh mereka berkongsi satu tempat. ya, mereka ni saya rasa satu bumbung lah, mereka asrama. Okey. Ya. So, Alright. ya, kita um, projek yang tadi Pastor Trifina katakan tadi itu satu exercise yang sangat bagus ya. Dia boleh bantu kita untuk mengenal kita lebih lagi dan Ya. dan lagi bagus kalau kita dapat buat selepas kita buat itu benda yang 3 bahagian ni kita boleh bincangkan dengan kita punya warden ke ataupun kita punya pastor begitu. Itu sangat bagus. Dan Ya. kita alu-alukan mereka yang lain mungkin boleh buka kamera kita begitu dan sekarang kita akan buka sesi soal dan jawab. Ya, kepada sesiapa yang sudah bersedia untuk memberikan soalan, jangan tiada soalan ya, nanti rugi kita ada sesi bersama dengan pastor ini. Dan sebab bukan senang ya untuk secara langsung begini dengan beliau. Jadi siapa yang bersedia boleh terus langsung dengan berbicara di Zoom ini ataupun juga boleh type di chat box ini di sini di mana Reverend Trifina terus boleh baca. Saya akan tolong moderate ini question lah ini soalan. Saya akan baca untuk beliau begitu. So ya dipersilakan kepada sesiapa sahaja ya. Okey, saya sudah berikan nombor handphone saya. Kalau kamu ada yang pakai handphone, kamu boleh message saya ya persendirian dan semasa saya jawab saya tidak akan baca ya nombor telefon kamu. Saya tidak. Okey. Ya, Ya, ya. ataupun kamu boleh PM saya juga boleh. Ya. Ya, Cuba boleh. tanya. Tanya apa-apa pun boleh tanya ya sebab saya banyak masa. Sebab saya rasa kita berdialog lebih baik, ya. Kamu mungkin ada persoalan nak tanya, jangan malu. Tak ada soalan adalah soalan yang bodoh, tidak. Semua soalan adalah sangat cerdik sekali, ya. Tak ada soalan no stupid question, ya, tidak ada, ya. Semua soalan sangat penting, ya. Ya, saya mau mencabar nih ya, setiap hostel nih yang ada di sini, saya rasa ada 3 hostel kan. Kalau boleh Hmm. kurang-kurangnya satu hostel tuh hantar 3 soalan lah, bagi 3 soalan kepada Pastor Trifina. Boleh DM dia di dalam chat box di Zoom ini, Boleh. ataupun boleh juga hantar di nombor dia, kalau mau secara direct dengan dia lah. Kalau mau saya baca, boleh DM saya di dalam chat box sini saja dan ya, saya hanya baca soalan saja, tidak perlu baca nama pun begitu. Ya, dan kepada yang individu-individu lain di sini juga kita ya, kita juga digalakkan untuk bagi sekurang-kurangnya satu soalan lah. Kita ada masa nih ya sebenarnya. Jadi untuk pembukaan mungkin saya ada soalan lah daripada saya Ya. sendiri, Pastor. Ini adalah berkaitan dengan menghadapi harapan orang lain dalam hidup kita. Contohnya ibu bapa. So, saya sendiri juga pernah menghadapi begini di mana ibu bapa ada expectation dalam hidup. Mereka mau contohnya ketika kita masih belajar, mereka mahu kita menjadi orang, contohnya mau jadi dokter. Kamu mesti jadi dokter. Walaupun kita mau bercita-cita benda lain, contoh mungkin mau jadi guru, tapi oh kamu mesti jadi dokter.
Ya. Dan ada banyak expectation, itu hanya contoh sajalah. Tapi sudah tentu mungkin adik-adik kita sini juga ada menghadapi perkara begini. So Hmm. bagaimana kita boleh macam ya menghadapi sekiranya kita berhadapan dengan cabaran begitu. Ya. Banyak kali ada expectation ya daripada ibu bapa terutamanya ya. Mungkin ada segelintir daripada ibu bapa kamu yang sangat mereka cukup kerja keras ya. Mereka kerja keras untuk dapatkan duit agar kamu dapat melanjutkan pelajaran. Biasanya ya bagi mereka yang orang tua ni, mereka ada expectation ini kerana mereka sendiri tidak dapat memenuhi ataupun mereka itu merupakan ekspektasi mereka sebenarnya ya, bukan ekspektasi bagi kamu, sebenarnya adalah ekspektasi mereka sendiri. Misalnya ya, ada ibu yang mau belajar muzik tapi tidak ada peluang ya, semasa dia membesar dia tidak ada peluang, lepas tu dia berkahwin dan dapat anak, dapat kamu. Dengan itu ya, secara langsung dia akan meletakkan ekspektasi itu pada kamu. Dia tidak tahu muzik, tapi dia harap kamu tahu muzik. Ya, dan dia hantar kamu pergi sekolah muzik, tapi kamu ni macam batu bata lah. Tak tahu, tak langsung tak ada itu seni punya apa tu sel-sel ya, tak ada ya. Kamu ni pergi sana ting tong langsung tak boleh ya. Tapi apa yang kamu boleh buat? Kamu boleh berkomunikasi, boleh berkongsi dengan ibu bapa kamu. Mula-mula sekali ya, bagi saya rasa kamu semua boleh buat ya. Kamu bagi keyakinan kepada ibu bapa kamu. Bagi mereka tahu, mula-mula sekali kamu berterima kasih kepada mereka ya. Bagi mak tahu, mak sebenarnya kan thank you so much. Kamu bagi saya pergi belajar muzik. Tapi mak saya ni memang apa tu pekak pada muzik, langsung tak boleh ya. Kalau saya teruskan, saya membazir duit saja. Tapi saya nampak sebenarnya adik mungkin ada adik yang bongsu, dia memang suka muzik. Tapi oleh kerana kamu anak sulung, ibu bapa ekspektasi mereka pada anak sulung dahulu. Dia pun menyuruh kamu belajar. Tapi kalau kamu lihat ya, mungkin ada anak-anak lain yang mereka suka. Kamu boleh bagi ibu bapa kamu tahu. Saya nampak ya, adik dayang dia suka muzik, ya, dia pandai nyanyi. Mungkin dia rasa dia nak belajar, tapi kerana duit yang ada untuk saya saja, boleh tak saya berikan kepada dia? Dengan itu, ya, kamu sedang belajar satu skill yang sangat penting, iaitu kamu berkongsi ya kesukaran kamu kepada ibu bapa. Kamu bukan bagi mereka tahu ekspektasi mereka tu salah, tidak ya. Biasanya kita jarang bercakap seperti itu. Tapi kita berkongsi dengan mereka kesukaran kita dan cuba membantu mereka memahami yang kamu ni bukan malas. Bantu mereka memahami bahawa mungkin ya talent kamu, ya apa yang Tuhan beri kepada kamu adalah berlainan daripada ibu kamu. Baik, saya anak sulung. Dan ekspektasi daripada ibu bapa saya ialah sebab mereka tidak ada peluang pergi ke sekolah, ya. Bukan mereka buta huruf, tapi mereka tidak tahu banyak baca bahasa, ya. Oleh kerana itu mereka menghantar saya ke sekolah, sebenarnya pergi sekolah Cina, tapi tiba-tiba sekolah Cina tak ada tempat. Dan saya pun pergi ke sekolah rendah, SRK, ya, sekolah kebangsaan. Dan sebab saya pergi ke sekolah kebangsaan, ekspektasi mereka lebih tinggi. Kenapa? Bagi mereka, segala dokumen yang ada, termasuk income tax ke apa ke, semua dokumen yang penting mereka suruh saya baca. Masa tu saya bengang. Saya rasa suka sekali sebab saya baru belajar sampai sekolah menengah. Tapi sampai sekolah menengah, saya sudah kena isi borang, buat ini, buat itu. Itu adalah ekspektasi mereka. Dan dengan itu, saya pun belajar. Saya belajar satu benda yang sangat penting. Bahawa mereka ada ekspektasi ini kerana mereka tidak dapat.
mereka tidak sanggup. Boleh tak saya cuba tolong? Tapi saya berkomunikasi. Misalnya, saya bagi tahu ibu bapa saya. Saya cuma tahu sekadar ini saja. Yang lain tu saya betul-betul tak faham. Bukan saya malas, bukan saya tak cari kamus. Tapi saya betul-betul tidak tahu. Boleh tak kita cari orang lain untuk bantu? Ekspektasi ibu bapa memang ada. Ya. Tapi saya rasa apa yang kita boleh cuba buat sebagai para remaja ialah berkomunikasi. Bukan membantah. Ya. Bukan membuat ibu bapa kita rasa malu ataupun memandang rendah pada mereka. Tapi kita boleh berkongsi. Kalau kamu suka bercucuk tanam, bagi mereka tahu, saya nak belajar ya lebih mengenai jurusan bercucuk tanam. Sebab bercucuk tanam bukan saja sebidang tanah lepas tu bercucuk tanam. Tidak. Sekarang kita boleh masuk ya banyak benda-benda saintifik yang dapat membantu kita bercucuk tanam dengan lebih baik. Itu adalah satu pilihan untuk belajar. Kalau kamu suka ya pada alam sekeliling, menanam sesuatu ya, lepas tu memelihara ikan dan semuanya, semua benda-benda ini sudah adalah dalam kuasa bidang saintifik, jurusan sains. Tetapi ibu bapa kamu mungkin ada satu penglihatan bahawa kalau kamu bercucuk tanam, sayanglah duit saya semua bagi kamu belajar. Saya nak kamu jadi doktor, kamu nak bercucuk tanam buat apa? Ya, kan sudah banyak padi yang ada di sini, buat apa nak tanam lagi? Susah. Orang remaja sekarang tidak sama lagi tau. Saya nak kamu tahu ya, bidang yang boleh betul-betul cari duit ialah bercucuk tanam. Ya, sekarang sebab bahan makanan sudah naik sangat tinggi. Ya, kalau kamu tahu nak tanam sayur, pergi tanam sayur. Sekarang sayur sangat mahal di Kuala Lumpur. Mahal sekali ya. Aquaponics, ya, cara menanam yang pakai saintifik. Kamu kena tahu ya apakah benda-benda yang diberi oleh Tuhan kepada kamu. Ekspektasi daripada ibu bapa nak kamu jadi doktor, kamu kena pasti kamu ni betul boleh belajar tak? Bukan semua orang suka belajar. Saya juga bukan seorang yang suka belajar, tapi banyak kali terpaksa. Ya, saya masih belajar ya. I'm doing my doctorate. Saya sedang belajar doktoral saya. Ya, sama dengan kamu. Saya masih belajar. Tetapi saya tahu kenapa saya belajar. Kerana itu adalah panggilan dari Tuhan. Bukan ekspektasi dari orang lain. Tapi panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan untuk saya menulis sesuatu agar saya boleh membantu lebih banyak gereja-gereja. Itu saja. Okay? Alright, good. Tak ada orang nak tanya soalan di chat room. Tapi handphone saya tak tahu. Saya nak tengok. Ya, ada sudah soalan enggak daripada yang lain? Ada? Dayang ada soalan? Boleh. Ya. Tak dengar ya, Dayang? Tak dengar. Ya. Cuba tanya dari hostel-hostel yang ada. Dari hostel sudah ada. Tadi saya ada mintakan 3 soalan. Begitu ramai orang tu hanya 3 soalan saja. Tu beli hostel satu kata. Satu hostel 3 soalan, 3 hostel 9 soalan. Indra akan ada hantar soalan. Ya, ada 9 soalan. Lepas tu yang individu lagi kalau boleh kita tanya soalan. Erwin ada soalan. Erwin. Saya nampak muka handsome tadi. Ya, kita ada Erwin, kita ada Marni, ada Erwin kata tak ada. Erwin umur berapa? Tak ada. Umur 14 tahun. Okey. Bagaimana untuk mengekalkan identiti kita di dalam Kristus? Okey, bagus soalan ini. Thank you so much Dayang, ya. Baik. Sebenarnya tak susah. Tapi kita yang buat dia susah. Okey. Untuk mengekalkan ialah kalau kamu mengejar Kristus, kamu sudah kekal identiti itu.
Tapi kalau kamu mengejar dunia, identiti kamu yang tak berubah, tetapi ideologi ataupun pemikiran dan penglihatan kamu adalah bagai apa yang dicerminkan dalam dunia. Ya, oleh itu cara kamu untuk mengekalkannya ialah yang pertama yang tak boleh hilang ya. Kalau kamu ni seorang Kristian, firman Tuhan itu harus baca. Ya, saya tak mau tanya ya siapa yang belum habis baca Alkitab. Saya tak nak tanya. Ya, saya tak nak buat semua orang rasa malu. Tapi saya nak mendorong kamu. Kalau kamu katakan kamu anak sang raja, dialah juru penyelamat kamu. Dan saya dah katakan tadi, identiti kamu dalam Kristus tak akan berubah selepas kamu menerimanya sebagai juru selamat kamu. Kenapa kita tidak mencari Tuhan? Kenapa kita tidak mau membaca firman Tuhan yang merupakan kata-kata Tuhan yang membantu mengekalkan identiti kita dalam Kristus? Kalau kamu belum lagi baca Alkitab, identiti kamu akan bergoyang. Sebab kamu tak faham. Sebab tu, kenapa tadi saya katakan buat 3 ruang? Ruang pertama, cara orang lain melihat kamu. Banyak. Mereka yang tak kenal kamu mungkin melihat kamu sombong. Mereka yang tak kenal kamu, mungkin mereka melihat kamu ialah seorang yang pandai bercakap. Tapi, cara kamu melihat diri kamu, saya ini tidak pandai bercakap. Tapi, macam mana Tuhan melihat kamu? Bagaimana kamu tahu macam mana Tuhan melihat kamu kalau kamu tak baca firman Tuhan? 66 buah buku. Itu firman Tuhan ya, 66 buah buku ya. Kalau kamu tak pernah baca, kamu tidak tahu siapa sebenarnya kamu. Nak jadi pemimpin yang baik, baca. Firman Tuhan banyak buku yang mengenai pemimpin yang baik. Cobaan-cobaan macam mana saya mengatasi cobaan, baca firman Tuhan. Banyak contoh-contoh macam mana kita nak mengatasi cobaan-cobaan. Apakah bukti-bukti kamu ni anak sang raja? Baca firman Tuhan. Dalam buah Roh Kudus, orang lain melihat kamu. Saya ada seorang adik ya. Saya bagi satu contoh. Sebab dulu identiti saya cukup bergoyang. Saya tidak tahu siapa sebenarnya saya. Dan cuba mencari identiti saya di luar, di orang lain, ya, di dalam kehidupan orang lain, di dalam dunia ini. Tapi selepas Tuhan mengubah hidup saya, yang penting ialah saya mesti merapatkan hubungan saya dengan Tuhan. Nah, macam mana saya dengar apa yang Tuhan katakan? Melalui firman Tuhan. Berdoa itu ialah kamu yang bercakap dengan Tuhan. Lepas tu macam mana Tuhan bercakap dengan kamu? Salah satu cara ialah melalui firman Tuhan. Dan saya pun banyak dekatkan diri saya dengan Tuhan. Satu hari adik saya ada seorang adik lah yang belum lagi mengenali Yesus. Ya, dia bukan lagi ya anak sang raja. Okay? Dia tidak mau lagi jadi anak sang raja. Tapi dia melihat hidup saya. Dia melihat identiti saya. Banyak kali ya, sebab saya melayan dalam pelayanan PLUC. PLUC ialah sebuah pelayanan yang betul-betul by faith. Iaitu kita, how to say by faith, a faith-based ministry, Bagio. Pelayanan berdasarkan iman lah, secara iman ya. Ya, secara iman. Di mana saya tak tahu ya sama ada bulan yang akan datang saya punya gaji atau tidak, saya tidak tahu. Sama seperti Bagio ya, kamu kena dalam pelayanan yang bergantung pada iman juga ya, sama juga ya. Oleh itu saya tidak tahu ya, bulan depan saya ada gaji ke, tak ada gaji ke, macam mana ke, saya tak tahu. Tapi saya nak kamu tahu ya, saya tak pernah kekurangan. Tak pernah. Kenapa? Sebab dalam Alkitab dia katakan, Tuhan adalah gembala kita. The Lord is my shepherd. Saya tidak akan kekurangan.
Oleh itu, adik lelaki saya yang ini, dia melihat hidup saya tiap-tiap kali. Pernah ada satu kali ya, kita sedang berbual dengan kawan yang lain. Dan kawan ni pun tanya sesuatu, macam mana saya punya gaji, ya? Macam mana saya dapatkan benda-benda dalam dunia ini. Tahu tak, sebelum saya menjawab, adik lelaki saya yang belum lagi jadi anak sang raja, dia menjawab. Dia menunjukkan jarinya di atas. Dia kata, kakak saya kan, wah, apa yang dia nak kan, dia lihat atas, minta atas, sudah dapat. Apa yang dimaksudkan ni? Dia katakan, setiap kali kakak saya berdoa, Tuhannya akan menjawab doanya. Saya tahu identiti saya. Sebab saya anak sang raja. Oleh kerana saya anak sang raja, saya tidak akan kekurangan. Tak akan ada yang lebih. Tuhan tak akan bagi saya jadi jutawan. Tidak. Sebab dia tahu ya, kalau saya jadi jutawan, mungkin saya tak boleh handle. Duit-duit yang ada tu saya tak tahu macam mana nak guna. Dia tak akan jadi saya jutawan, mungkin kerana dia tahu saya akan tamak. Dia bagi saya secukupnya. Tak pernah kurang, tak pernah lebih. Inilah Tuhan saya. Yang penting sekali bukan kebendaan yang dia beri. Yang penting sekali ialah emosi saya cukup kaya sekali. Emosi saya cukup penuh sekali. Saya tahu saya dihargai. Saya tahu saya dicintai. Saya tahu saya dikasihi oleh Allah Bapa saya. Oleh itu, saya nak bagi kamu semua tahu ya. Dulu saya banyak kali rasa kesunyian. Sekarang jarang sekali. Saya betul-betul katakan jarang sekali. Walaupun kadang-kadang saya tinggal seorang di rumah, saya tak pernah rasa sunyi. Sebab kehidupan ini dipenuhi oleh Sang Raja. Saya tahu identiti saya. Bagaimana kita tahu suatu kejadian itu panggilan Tuhan? Wow. Cara saya biasanya untuk diri saya lah. Bagaimana saya tahu? Pertama, kita kembali pada firman Tuhan. Ya, adakah ia semasa saya baca firman Tuhan, saya nak lihat ya dalam firman Tuhan. Kadang-kadang bukan, saya tak dapat lihat dalam firman Tuhan. Saya minta Tuhan berikan saya kesaksian. Berikan saya evidence ya. Di mana saya lihat misalnya untuk saya ada seorang kawan ya, dia menghadapi masalah dalam perkahwinannya ya. Dan dia adalah seorang anak sang raja, tapi suaminya tidak ya. Tapi perkahwinan mereka sampai satu tahap di mana mereka terpaksa bagi kawan saya ini, dia terpaksa berpindah keluar dan membawa kedua anaknya. Pastor boleh ke? Yang ni macam bercerai. Tidak, mereka bukan bercerai. Mereka terpaksa, bagi kawan saya ini, dia terpaksa tinggal di luar daripada rumah ini. Kerana kalau dia teruskan tinggal, mungkin dia akan dapat depresi. Mungkin dia akan ada masalah yang lebih mendalam lagi dengan mak mertuanya, dengan suaminya. Oleh itu, dia terpaksa membuat satu pilihan yang sangat sukar. Dan dia pun berdoa. Dia berdoa, Tuhan, kalau kamu nak saya buat masa ini berpindah keluar agar semua orang ada peluang untuk jadi sihat, saya akan mengikut. Tapi Tuhan, kamu kena bagi saya kesaksian. Kamu kena bagi saya tengok, ya, ada bukti-bukti untuk saya keluar. Salah satu bukti ya kawan saya ini ialah dia mencari rumah untuk sewa. Dan dia dapat cari sebuah rumah dan rumah ini harganya 1,800. Pagi itu dia berdoa. Salah satu cara ialah ya kalau kamu dalam firman Tuhan belum dapat lagi ya, tapi dia sudah ada keamanan semasa dia baca. Ya, dia ada keamanan. Lepas tu dia pun berdoa
Tuhan, kalau kamu nak saya pindah, kamu turunkan sewa rumah itu dari 1.800 jadi 1.500. 300 ringgit beza. Jauh tau. Banyak tau. Bukan senang. Tapi dia dalam doa itu, dia betul-betul terdesak. Dia minta Tuhan bagi dia lihat. Tahu tak? Selepas dia berdoa, ejen rumah itu kontak dia katakan, oh, kamu nak turunkan harga? Yang tuan rumah kata boleh. 1.500. Dengan itu adalah bukti untuk dia. Dia tahu itu adalah panggilan Tuhan untuk dia berpindah, bukan kerana dia mau, tapi kerana kalau dia tidak berpindah, semua orang tidak akan jadi sihat. Oleh itu buat masa ini, tiap-tiap bagi dia dan anak-anaknya, mereka selalu ada family altar. What is family altar called dia? Baik keluarga, is it baik Tuhan? Baik keluarga lah. Baik keluarga. Ya. Ya, mereka bertiga anak, mereka banyak berdoa agar Tuhan akan buat sesuatu mujizat dalam suaminya dan juga ayah mereka. Nampak tak? Bagi saya, bagaimana saya tahu itu adalah panggilan Tuhan? Semasa saya ditinggalkan oleh pasangan saya sudah mau membunuh diri. Tapi apa yang berlaku, Tuhan menghentikan kelakuan saya, perbuatan saya untuk membunuh diri. Dan selepas itu saya bagi Tuhan tahu, Tuhan, kamu nak buat apa dengan hidupan saya? Tuhan memanggil saya, dia bagi saya tahu. Saya buat masa itu, saya benar-benar dengar satu suara yang sangat lembut. Dalam hati saya dengar suara itu dia katakan, Trevina, saya mau kamu menjadi saksi saya. Saya mau kamu berkongsi kesaksian kamu kepada orang lain. Oleh kerana itu saya mulai buat testimoni saya, kesaksian saya. Saya dengar daripada Tuhan. So, Tuhan akan bercakap dengan kita dengan cara yang berlainan. Okay? Baik. Di sini ada satu direct message pada saya. Perlukah kita hormat hubungan LGBT? Saya nak katakan di sini. Kita hormat orang itu. Kita hormat sesiapa sahaja. Tak kira dia seorang LGBT, seorang penagih dada, seorang pemabuk, seorang pemukul isteri. Kita hormat orang itu, tetapi tidak bermaksud kita menerima hubungan ataupun kelakuan mereka. Hormat seseorang. Saya hormat, mungkin Fremus dia suka marah orang. Saya hormat dia sebagai seorang manusia. Tapi kelakuannya yang marahi orang lain tu saya tak hormat. Saya akan mungkin kalau kerana kita ada hubungan, saya akan bagi dia tahu. Saya akan bagi dia tahu bahawa saya rasa kamu tidak harus memarahi orang lain sebelum kamu mencari mendengar ceritanya dahulu. Dengan itu di sini perlukah kita hormat hubungan LGBT? Kalau hubungan mereka adalah hubungan sesama jenis yang melibatkan hubungan seksual, saya tidak akan menerima kelakuan hubungan seksual itu, tetapi saya masih ada hubungan dengan orang-orang ini. Kerana mereka juga dikasihi oleh Allah Bapa. Okay? Baik. Bagaimana menahan emosi? I think mungkin di sini saya nak definisikan lebih lagi. Emosi bukan sesuatu yang tidak baik. Kalau kamu ada peluang melihat otak kamu, di dalam otak kamu tu ada satu benih yang kecil, yang sangat kecil sekali. Dan benih itu dipanggil amigdala.
Bahagian amigdala ini ialah bahagian di mana emosi kita berada di sana. Dan amigdala ini sangat penting. Emosi sebenarnya adalah sesuatu yang sehat. Ya, kalau seseorang tidak ada emosi, kamu sedang bercakap dengan robot. Kamu sedang bercakap dengan AI. Ya, nampak tak? Saya adalah Strivina. Apa yang saya boleh buat untuk kamu? Itu ialah tak ada emosi. Ya, oleh itu emosi diberi oleh Tuhan. Baik. Bagaimana menahan emosi? Saya rasa bukan menahan. Kita boleh mengawal emosi. Let me just turn it round, ya. Emosi kita adalah bagai seperti satu butang yang mungkin dulu kita pakai radio kan yang boleh putarkan itu, ya, putar, ya, boleh putar dia jadi lebih kuat, putar dia jadi lebih senyap, okey. Baik. Emosi adalah bagai satu butang yang kita boleh mengawal. Ya. Bukan setiap kali emosi kita harus kita putar sampai dia sangat tinggi, tahap yang tinggi. Tiap-tiap hari kalau emosi kamu terlalu tinggi, kamu akan rasa letih. Kalau tiap-tiap hari kamu ada banyak benda yang buat kamu rasa emosi sangat tinggi, wah macam ambil dada lah. Sangat high. Tiap-tiap hari, tak boleh macam itu ya. Sebab kalau emosi terlalu tinggi tiap-tiap kali, bukan saja kamu akan rasa letih, ya, kamu mungkin akan apa kita katakan, you will break down, ya, kamu mungkin akan dapat depresi, ya. Oleh itu emosi boleh mengawal. Kemarahan adalah emosi. Oleh itu kita harus bezakan. Kemarahan itu ialah kemarahan yang menuju ke keadilan atau kemarahan yang akan membawa binasa. Okay? Kemarahan yang membawa binasa itu kita kurangkan. Tapi kita tidak boleh kata tak boleh marah. Kita kena ada, ya, satu platform, ya, yang sangat selamat. Misalnya semalam saya ada seorang pastor, dia buat panggilan pada saya. Sebab dia sudah geram. Dia geram dengan pemimpin-pemimpin di gerejanya. Dia geram dengan orang-orang lain yang dia bekerja sama. Dia geram, tapi dia tak boleh ceritakan dengan jemaat-jemaat. Dia pun panggil saya. Dia kawan baik saya. Saya pun dengar. Dia marah. Wah, telinga pun sakit. Marah, cukup. Dia punya, masa itu dia punya emosi sangat tinggi. Lepas tu, saya tak bercakap apa, saya dengar. Ya. Saya bukan menahan emosi, ya. Saya dengar sebab itu bukan emosi saya, itu ialah emosi dia. Tapi selepas dia sudah sampai satu tahap, saya pun gunakan suara yang lemah lembut dan saya bercerita dengan dia. Saya dapat lihat emosi dia kawal sampai turun mungkin 2-3, peringkat 2 dan 3. Tiap-tiap orang di sini kamu tak boleh menahan. Terutamanya kalau seseorang yang kamu sayangi meninggal dunia. Ya. Kalau seseorang yang kita sayang meninggal dunia, kita tak boleh menahan emosi itu. Jangan bagi mereka tahu, jangan nangislah. Jangan nangis. Kamu bagi tisu. Tak payahlah. Masa akan menyembuhi kamu. Masa tak akan menyembuhi kita. Cuma Roh Kudus, Yesus Kristus yang akan menyembuhi kita. Ya, bagi mereka menangis, kamu berada di sana saja. Mereka akan mengawal emosi sampai satu tahap, mereka akan kuranglah menangis. Tapi mereka mesti menangis. Kerana tangisan itu adalah satu cara untuk mereka mengeluarkan kesedihan mereka. Ya, sangat penting. Alright. Any more question? Buat masa ini tiada lagi. Saya tengok ada sesiapa yang WhatsApp saya. Oh, okay. There's one here. Ada satu. Bagaimana kita melepaskan, ya,
benda-benda yang melukai kita. Di sini dia katakan semasa Tuhan cuba mendampingi kita, ya, kita tidak boleh okay, maybe I just answer this. Okay, bagaimana kita melepasi benda-benda yang melukai kita? Yang pertama, kamu harus admit is what lah? Kamu harus terima ataupun kamu harus terima atau mengakui lah, admit. Kamu kena mengakui bahawa kamu seorang yang sudah cedera. Itu sangat penting, okay? Kamu benar-benar dicedari, kamu benar-benar rasa cedera. You're hurt, ya. You're hurt by somebody ataupun mungkin sesuatu benda yang buat kamu rasa cedera, yang melukai kamu. Okay, that's the right word. Kamu rasa dilukai. Kamu kena mengakui dahulu, saya dilukai. Tapi banyak kali ya orang ramai yang ini sangat penting, muka. Kita tak mau bagi orang tahu bahawa kita sudah dilukai. Kita masih action, show off saja, sombong-sombong. Saya masih okey, saya okey, tapi dalam tu lagi teruk. Kalau benda yang melukai kita itu tidak diakui, ya, kita membenarkan dia membesar sebagai satu toksik. Dia macam satu kanser, ya, di mana dia akan lebih membesar sampai satu tahap kemarahan itu, ketidakadilan itu, ya, ataupun kamu rasa kecewa, kamu rasa macam tidak dihargai. Semua perasaan emosi itu sebab kamu tahan saja. Apa yang kamu kena, apa yang kamu boleh belajar buat ialah cari seorang yang kamu percaya, seorang yang matang, ya, macam pemimpin-pemimpin yang kamu rasa boleh bercerita, berkongsi dengan mereka. Bagi mereka tahu, saya rasa lukai. Saya hari itu saya dengar, ya, saya dalam perkongsian itu mereka cakap sesuatu yang saya rasa sudah saya tak boleh terima. Saya sangat rasa luka. Cerita. Dan beri peluang semasa kamu bercerita dengan lebih lagi, kamu sedang mendengar apa yang kamu cerita. Dan lepas itu, apa yang kamu boleh buat dengan pemimpin itu ialah segala benda-benda yang melukai kamu, boleh tak kamu letak dalam satu kotak? Bayangkan di depan kamu ada satu bag. Bag apa-apa pun bolehlah, bag yang besar ke, bag yang masuk kabin ke, bag yang sangat 34 ke inci ke, apa bag ataupun kotak-kotak yang besar. Segala benda-benda yang pernah buat kamu rasa luka, buat kamu rasa kecewa, boleh tak kamu letakkan dalam kotak itu? Lepas kamu letakkan semua benda dalam kotak itu, dalam doa, ya, dalam doa, kamu berikan kepada Yesus. Semasa saya berumur 13 tahun, ibu bapa saya mereka bergaduh. Mereka bergaduh teruk sekali. Saya bagi kamu tahu, ya. Semasa emak saya bergaduh dengan ayah, dia bukan baling kain, bukan baling batu, dia baling pisau. Tahu tak pisau? Sebab mereka berniaga. Mereka berniaga buat mie, ya. Oleh itu ada pisau, dia baling pisau. Semasa 13 tahun, mereka bergaduh. Tapi ayah saya dia terlalu marah. Dia tak boleh kawal emosi dia masa itu. Dalam kemarahannya, dia mengejar ibu saya keluar dari rumah. Bukan saja mengejar ibu saya keluar dari rumah, dia mengejar 4 anaknya sama sekali keluar dari rumah. Bermaksud kita dihalau. Mak dihalau, saya dihalau, adik-beradik saya semua dihalau. Saya nak kamu tahu, ya, masa itu saya rasa cukup
marah sekali. Masa itu saya rasa diri saya tidak boleh memaafi ataupun mengampuni ayah saya. Saya ambil 8 tahun untuk mengampuninya. 8 tahun ya. Saya marah, cukup marah. 8 tahun. Sebab saya rasa saya dilukai oleh ayah saya. Saya tak boleh berdepan dengan Tuhan. Tuhan, okeylah, sorry lah. Lain kali saya tak mau cakap lagi lah. Tak boleh. Tapi pada suatu hari, kerana kerja Roh Kudus, ya, satu hari semasa saya baca firman Tuhan, tiba-tiba Alkitab katakan, jikalau kamu masih ada sesuatu yang kamu belum selesai dengan adik-beradik kamu, dengan jemaat, pergi selesaikan sebelum kamu berhadap dengan saya. Itu ialah kata Tuhan dalam Alkitab kepada saya. Saya pun rasa saya belum selesai lagi dengan ayah saya. Tahu tak bila betul-betul selesai? Semasa ayah saya 2 hari sebelum dia meninggal dunia. Sebelum tu saya sudah mengampuni dia. Tapi yang betul-betul everything, semua benda let go bagi ayah saya. Sebab walaupun saya mengampuni ayah saya, tapi semua orang yang ada di keluarga tidak menyebutkan. Kita tidak pergi berjumpa dengan dia kata, oh, kita ampuni kamu ya, sebab kamu halau kita semua keluar, kita ampuni. Tidak. Tapi dalam hati saya sudah mengampuni sebab firman Tuhan. 2 hari sebelum ayah saya meninggal dunia, dia berada di hospital. Dia sudah ada kanser masa itu. Kanser peringkat yang terakhir. Dan saya ada peluang ya membawa dia menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dia. Tapi dalam tempoh 9 tahun dia dapat kanser. Sampai peringkat yang sudah yang akhir, hari yang mungkin 2 hari yang terakhir, dia dalam hospital. Saya pun pegang tangan dia. Saya pun tanya, ayah, ada apa lagi yang kamu belum buat ya? Kamu rasa nak buat? Biasanya pastor akan tanyalah mereka yang sebelum mereka meninggal dunia. Nah, kita akan tanya. Kamu ada apa lagi isi hati yang kamu nak? Mungkin janji-janji yang kamu nak selesaikan, ada apa-apa lagi yang kamu rasa nak buat, ada perkataan apa lagi yang cakap dengan siapa-siapa. Saya tanya ayah saya. Dia nampak muka saya. Dia orang Cina ya, Chinaman. Chinaman tu dia jarang ada emosi-emosi punya. Saya pun tanya dia macam ni, goyang kepala. Tak ada. Sebab dia lelaki. Saya ni perempuan, anak perempuan. Takkan dia nak bagi saya tahu dia buat salah. Takkan. Tapi tiba-tiba Roh Kudus membuat saya mengingati peristiwa itu. Dan saya bagi tahu ayah saya. Ayah, saya panggil dia Pak lah, Pak dalam bahasa Cina. Pak, kamu ingat lagi tak hari itu? Kamu halau kita semua keluar rumah. Wah. Saya bercakap dengan Chinaman macam itu. Dalam bahasa Cina. Masih ingat lagi tak hari itu kamu halau kita semua keluar? Kamu halau mak keluar, halau kita semua keluar. Ayah saya rasa sedikit malulah, tapi dia sudah lemah masa itu. Ya. Dan saya bagi dia tahu satu hal. Ayah, saya nak kamu tahu ya. Hal itu kita sudah lupa. Kita sudah let go pada Tuhan. Saya nampak muka ayah saya senang sekali. 2 hari lepas dia meninggal dunia. Kembali ke pangkuan Tuhan. Dengan tidak ada apa lagi yang memerangkapnya. Tidak ada apa-apa lagi yang buat dia rasa dia masih dalam penjara. Saya nak kamu tahu ya, bukan senang kita nak let go. Tapi dengan bantuan Roh Kudus, kita boleh let go. Kalau kamu betul-betul ada benda yang belum let go. Sama, kalau boleh pergi jumpa seorang yang kamu percaya, yang matang, seperti pemimpin kamu yang ada, dan buat satu doa.
Sebagai pemimpin saya mengajar kamu ya. Dalam doa itu kamu menyuruh orang ini. Cuba bayangkan di depan kamu sebuah kotak. Semua benda-benda yang tak baik letak dalam kotak itu. Lepas tu sudah habis tak? Letak semua sudah kan? Okey, tutup. Dan kita buat satu doa. Dalam nama Yesus, segala emosi yang tidak sihat, segala pemikiran yang tidak baik, segala benda yang pernah melukai saya serahkan kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Selepas kamu sudah serahkan semua benda-benda itu, benda itu sudah di mana sekarang? Di salib. Jangan kamu kembali salib, ambil balik kotak itu. Okey? Sudah bagi Tuhan, bagi. Kita nyanyi lagu itulah. Let it go, let it go. Masih ingat tak? Frozen. Let it go. Sebenarnya, semasa kamu let it go, kamu sedang memberi peluang kepada diri kamu untuk bebas. Ya, tak let go forever dalam penjara. Okay. Alright. Tak ada lagi, satu saja. Alright. Okay, Saya ada sedang ya respon. soalan? Yeah, any more question? Kalau tiada apa-apa soalan lagi, so kalau betul-betul tiada lah, kita boleh Wah, sudah sampai 4:20 minit. Ya, kita boleh tutup sesi ini sudah kalau betul-betul tiada lah. Dan ya, untuk setakat ni terima kasih kepada yang sudah bagi soalan. Saya tengok semua soalan tu membantu kamu juga untuk faham lebih lagi. Terutamanya kepada si pemberi soalan tu. Harap-harap dapat juga jawapannya. Dan tadi saya tengok Pastor Trifina juga ada improvise kan soalan tu supaya kita semua boleh dapat jawapan lah, relevan kepada kita semua begitu. So ya, Pastor Trifina ada share file dalam slide kan? PowerPoint slide. Slide itu dengan 2 buah lagu. Ya, kalau Oh. kamu nak, kamu boleh download ya dalam chat room ya. Ya, kamu boleh download juga di komputer kamu. Ya, sangat bagus. Ya. Saya nak beri tepukannya kepada kamu semua yang cukup sabar sekali duduk di sana ya. Bagus sekali. Saya harap kalau satu hari saya pergi ke Sabah, kita ada peluang untuk berjumpa ya. Ya, mesti ada sekurang-kurangnya satu kali ya. Saya Ya, bawa dia sekurang-kurang. untuk lawat setiap hostel di sini. Okey. Saya nak makan butot. Oh. Butot. Sedap tu butot tu, ya. Sedap. Kalau goreng sedap lah. Masak, kalau makan mentah saya tak berani lah. Masak goreng-goreng boleh. Ya, Mereka makan tak butot? ada siapa yang makan butot? Coba angkat tangan dulu. Ada. Tu? Ada yang sedap kan. Tengok. Wah, Rumah Harapan. Wah banyak yang makan ni. Wah, dah. Patutlah butot sekarang mahal. Ya. Okay. Baik. Okay, all yours Bagio. Okay. Thank you so much. Yeah. Welcome. Okay, terima kasih semua yang sudah menyertai dalam program ini. Tadi, ya. So, dan terima kasih yang bagi soalan juga. Kita bersyukur juga dengan kehadiran Pastor Trifina pada kali ini. Beliau dapat bersama-sama dengan kita. Sampai tadi kita boleh dengar banyak kesaksian dalam kehidupan dia. Dan sebenarnya dulu dia pernah bagi saya dan kita pernah tayangkan juga di sesi seperti ini. Video kesaksian yang beliau buat dan sangat bagus. Kita akan upload
sekali lagi ke dalam kita punya media sosial ya, untuk supaya kamu boleh tengok, terutamanya di Instagram dan di YouTube. Nah, saya yakin kamu semua sini at least ada akaun Instagram nih. Budak-budak muda nih suka Instagram. So kamu boleh tengok ke Instagram Youth Metamorphosis. Di sana kita upload semua update-update berkaitan pelayanan ini, dan termasuk apa ini, video kesaksian Pastor Trifina. Sangat memberkati, sangat bagus. Dia ada apa ini? Dia ada subtitle dalam bahasa Melayu juga. So ya, kita bersyukur untuk itu. Dan seterusnya kita ada pengumuman lah sekarang. Sekarang kita ada dalam ruangan pengumuman. Bulan depan kita ada sesi lagi seperti ini, topik lain, yaitu berkaitan dengan pengikut Kristus dan juga budaya lokal. Ya, so macam mana kita sini, saya tengok kebanyakan kita masih juga berhadapan dengan budaya-budaya lokal. Terutamanya mungkin kita di hostel bagus saja begitu, ada peraturan yang sangat bagus. Tapi bila kita bersama dengan keluarga kita di kampung, ada banyak budaya-budaya yang kita tidak pasti adakah itu pengaruh yang baik ataupun tidak untuk kita sebagai Kristian. So itu kita akan kupas dan ya sama-sama belajar daripada topik itu ya. Dan ya, tariknya adalah 17 September. So nanti ya, yang kamu boleh log itu tarik 17 September, masa yang sama juga, jam 2 petang. Oke, dan ya, saya rasa itu sahaja. Dan boleh kita, sebelum kita tutup di dalam doa, boleh kita ambil apa ini, foto dulu kah, screenshot foto lah begini. Kasih turn on video saja sekejap untuk kita tunjukkan muka begitu. Ini JHS1 ni dekat-dekat lah depan dengan tu kamera. Ya, mau tunjuk muka. Siapa lagi nih? Marni dan Pris. Kamu boleh turn on kamera sekejap kah? Mau tengok senyuman kamu saja pun okey, sudah tu. Nanti penat ini yang adik-adik kita mau. Tapi kalau tidak dapat, tidak apalah. So, kita akan ambil gambar sekarang ya. Okay. Oh, ada yang tidak dapat turn on kamera, itu tidak apalah. Okay. Okay, ya, saya kira dalam 1, 2, 3. Okay. Ada yang terkeluar nih, kita kejap ya. Kakak Dayang, dia terkeluar tadi, dia baru mau masuk. Kejap. Wah, ramai juga ini ya. Oke, mari kita ambil gambar ya. Oke, tidak apa yang tidak dapat tuh. Oke, saya kira 1, 2, 3. Sekali lagi, ada yang tadi miss. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Kita sudah dapat. Oke, thank you semua. Mari kita tutup di dalam doa ya. Saya pimpin kita di dalam doa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu, atas pimpinan Engkau pada petang ini. Kami dapat mengupas dan belajar daripada topik identiti dalam Kristus. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hamba-Mu yang Engkau telah pakai untuk berbicara kepada kami ya Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari pada petang ini terus mengubah hidup kami, bukan hanya pada hari ini, tetapi di hari-hari yang akan datang. Kami terus menjadi lebih baik lagi ya Tuhan, semakin teguh, terutamanya bila kami menyadari betapa berharganya kami ya Tuhan, betapa pentingnya kami dalam identiti kami di dalam Kristus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam aktiviti kami yang seterusnya pada hari ini, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke.
Oke, thank you semua. Ya, kita boleh Terima kasih. ya sama-sama. Bye-bye. Oke, thank you. Jumpa Bye, lagi nice. di bulan hadapan. Okay, bye-bye. Oke.